به نستعين على أمور الدنيا والدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نبدأ درسنا بأم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أم أمنتم adakah atau am. Man yakul Danish am hadif. Man yakul, siapa yang makan? Danish am hadif atau mana hadif? Am. Okey. Am ataupun amintum, kamu merasa aman. Man fis samai an yursila alaikum, yang di langit an yursila alaikum hasiban. An adalah ia, yursila mengutuskan, alaikum ke atas kamu, hasiba hujan batu, hasib batu. Okey, ai tafsiriyah. Ai apa makna? Amintum man fis sama. Ai tafsir. Ai tafsiriyah. Tafsir apa? Am amintum, adakah kamu merasa aman? An amintumullah, Allah al-aliyyal kabir, yang maha tinggi lagi maha besar. Okey, ingat ya, kita sebut dulu. Ingat sebelum ni ya. Akidah kita am amintum man fis sama. Akidah kita akidah ahli sunnah wal jamaah. Pegang betul-betul ni. Ini akidah kita ahli sunnah wal jamaah. 5 sini. Okey. 2 saja. Seperti mana apa? Imam Laqani sebut dalam Jawharahnya apa? فَكُلُّ نَصٍّ أَوْهَمَ التَّشْبِيهَ فَفَوِّضْهُ أَوْ أَوِّلْهُ وَرُمْ تَنْزِيهَ. Okey. Setiap nas sama ada nas Al-Quran ataupun nas hadis atau mana hadis. Awhamat tashbiha, memberi waham, sangkaan saja, bukan betul-betul waham. Awhamat tashbiha, memberi waham tashbih. Fafawwidhu, maka tafwidkanlah. Apa itu tafwid? Serahkan maknanya kepada Allah. Macam mana kita beriman? Aamintum man fis sama, adakah kamu bersama yang di langit?
Man fis sama, apa mana fis sama? Kami serahkan maknanya pada Allah. Kullu min indi rabbina, semua daripada Allah. Kami serahkan maknanya pada Allah. Allah lebih mengetahui maknanya. Macam apa? Macam kita beriman. Alif Lam Mim Sad. Alif Lam Mim, kami beriman. Alif Lam Mim daripada Allah. Sad daripada Allah. Nun, Nun daripada Allah. Yasin, Yasin daripada Allah. Kami beriman daripada Allah dan kami serahkan maknanya pada Allah. Inilah disebut oleh Imam Syafi'i, nu'minu bil makna alladhi arada Allah wa nu'minu bil makna alladhi adara Rasuluh. Kami beriman sekena ayat tadi daripada Allah, kami beriman dengan makna yang Allah kehendaki. Macam mana? Allah mengetahui. Sekiranya ayat mutasyabihat ini daripada Rasulullah, kami beriman seperti mana yang dikehendaki oleh Rasulullah. Sudah. Ini mana? Fa kullu nassin awhamatin fa fawwidhu. Sudah makna berapa? Okey. Okey. Awilu ataupun takwil, sebab sahabat juga ada yang takwil. Okey. Apa? Sahabat juga mentakwil. Apa itu? Sahabat, ada sahabat mentakwil. Okey. Kemudian apa? Ulama kita mentakwil ahli sunnah, dia kata apa? Amintum man fis sama. Di sinilah Al-Aliyul Kabir, yang maha tinggi, yang menguasai langit. Faham tu? Ini ingat ya. Sini orang tak perasan perbezaan antara akidah ahli salaf, majoriti salaf ya, majoriti salaf seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Abu Hanifah, seperti Imam Malik, seperti Imam Ahmad, seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, seperti siapa? Abdullah Ibn Mubarak. Beza dengan pahaman yang disebarkan oleh golongan Wahabi sekarang. Begini bedanya. Mereka serahkan maknanya terus pada Allah. Sebab itu qira'atuha tafsiruha, bacaannya adalah tafsirnya. Faham tak? Okey. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ma maknahu? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu maknanya. Ujruha kama ja'a. Seperti dia datang, begitu kamu jalankan. Faham tu? Okey. Faham tu ni? Perbezaan akidah salaf dengan akidah Wahabiyah yang bawa sekarang ni, akidah Mujassamah atau Musyabbihah yang Wahabi sebarkan sekarang, beza begini. Okey. Wahabi dia kata, okey, nusbitu al-makna, kami isbatkan makna. Maknanya Allah di atas langit, Allah berada di atas arsy. Faham tak? Makna mereka kata Allah duduk di atas arsy. Istawa al-arsy, Allah duduk di atas arsy. Tapi yang mereka tafwidkan sekarang kaifiyah dia, caranya. Faham tak? Macam mana cara Allah duduk, itu kita serah pada Allah. Faham tak? Boleh faham ni? Makna sebab apa? Sebab mereka kata kami tak pernah tengok Allah. Sebab kita tak tengok Allah, jadi kita tak tahu macam mana cara Allah duduk atas arsy. Okey, manusia duduk kita nampak, begini cara manusia duduk. Kapal duduk kita nampak. Apa Allah sebut? Okey. Kapal Bino. Wastawat 'alal judi, maka dia pun istiwa atas judi, bukit judi. Di perbunungan Ararat, gitu. Nampak? Okey. Kera duduk, kita nampak punya kera duduk, kita buka macam mana? Duduk dia macam mana? Semut duduk, kita nampak. Semut duduk kita tahu macam mana. Orang duduk kita tahu. Tapi macam mana cara Allah duduk, kita tak tahu. Ini masalahnya tak? Faham tak? Dia kata Allah sekarang atas arsy, dia duduk atas arsy. Tapi macam mana cara Allah duduk, kita tak tahu. Sebab tak pernah tengok Allah. Yang pernah kita tengok, maka kita tanya pula, macam mana kuman COVID duduk ya? Macam mana apa? Cacing duduk. Jadi dia kata Allah bersebut duduk, Allah tak boleh kita bergambar macam mana. Tapi Allah, yang pentingnya Allah duduk. Ini bezanya akidah musyabbihah dengan akidah apa? Dengan akidah salaf. Sebab tu golongan musyabbihah ni,
Zaman salaf ada dah. Sebab tu Abu Hanifah apa? Antaranya Muqatil bin Sulaiman, Muhammad bin Karam As-Sijistani, Fariqah golongan Karamiyah. Sebab tu ulama sampai peringkat 1,5. Setengah ulama kata yang mereka yang terlampau tashbih ni, sebab sehingga ulama sebut wajib mengkafirkan mereka. Antaranya kata firqah Karamiyah Sajistani pada Sajistan. Itu terlampau sangat mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Faham tu? Macam ada pun golongan ni. Okey, yang mereka kata Allah duduk atas arasy, nanti 1/3 malam Allah turun. Okey. Turun, macam mana dia turun? Okey, dia kata turun yang layak bagi zat dia, macam mana Allah turun? Okey, kalau kita turun, kita tahu cara kita turun melalui tangga. Burung turun ke bawah, dia terbang terus. Tapi Allah kita tak tahu macam cara dia turun. Tapi mana sifat mereka sifat apa? Isbatkan Allah di atas, dia turun ke bawah? Ke bawah. Tidakkah itu sifat makhluk? Boleh faham tak? Daripada atas turun ke bawah. Okey, makna idza madha sulusul lailil awal yanzilu tabaraka ila samai dunia. Apabila berlalu 1/3 malam, Allah pun turun ke langit dunia. Makna mereka isbatkan Allah pada arasy, dia turunkan ke langit dunia. Jadi perbuatan turun itu perbuatan makhluk atau tidak? Makna apa? Bergerak dari satu tempat ke satu tempat lain perbuatan makhluk atau tidak? Perbuatan makhluk itu. Sedangkan Allah sebut laisa kamitslihi syai'un. Okey. Allah daripada arasy dia turun ke langit dunia. Turun tu pernah enggak? Daripada makna dia daripada atas turun ke bawah? Ke bawah. Perbuatan makhluk atau tidak? Perbuatan makhluk. Rasulullah waktu Mi'raj, dia naik sampai ke langit ke-7. Kemudian dia turun balik ke langit, daripada langit ke-7 Sidratul Muntaha, dia turun balik ke langit ke-7, langit ke-6, langit ke-5, turun balik. Tidakkah itu menyamakan Allah dengan makhluk? Itulah ainul tashbih. Sebab tu kita kata fahaman yang Wahabi bawa sekarang itu fahaman musyabbih. Faham tak? Daripada atas turun ke bawah? Ke bawah. Okey. Sebab orang tanya ustaz, mengapa ustaz yang apa lama yang apa? Kalau di Madinah, pelajar Madinah tak apalah, memang itu pusat dia. Pusat Wahabi. Tapi dia kata macam mana setengah pelajar Jordan jadi begitu? Pelajar Jordan ni yang jadi begitu kebanyakan yang tak bertalqin. Sebab apa? Sebab di Jordan ni antara buku dia karya apa? Naim Yasin. Kitab dia itu ada dalam ustaz tu. Kitabul Iman. Arkanu haqiqatu wa nawaqiduh. Iman, Kitabul Iman karya Naim Yasin. Naim Yasin ni dia pensyarah universiti kuliah syariah. Dulu dia di University of Jordan. Sebab tu yang tak bertalaqi, tak pergi hadap bawa dengan para masyayikh ni, itu masalah dia. Dia orang apa disuap terus diterima tanpa fikir sudah. Bahaya akhidah ni. Bahaya akhidah ni. Mana dia? Allah daripada arasy turun ke langit dunia. Tidakkah itu perbuatan makhluk? Sedangkan Allah sebut ayat mukamnya laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak sama dengan satu. Tak mampu kita bayangkan. Faham tak? Okey. Tengah orang kata, habis kalau Allah bukan di langit, habis Allah di mana? Sebab Allah sebut apa? Rasulullah sebut apa? Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatihi. Okey. Tafakkaru fi khalqillah, berfikirlah pada apa? Ciptaan Allah. Jangan fikir pada zat Allah. Zat Allah macam jangan fikir fatuhliku, kamu akan binasa. Sebab fikirlah, dia fikir apa? Allah ada ta'araj, kemudian turun ke langit dunia. Sebab tu saya kata, contoh, diri kita sendiri pun tak habis kita fikir. Betul ke? Okey. Sekarang kita ada akal. Di mana akal kita duduk? Di mana akal kita duduk? Waktu kita tidur, sekarang ustaz boleh kenal, terfikir dengan suara. Waktu kita tidur, waktu kita jaga, di mana akal kita? Waktu kita tidur, di mana akal kita? Sebab keadaan berbeza. Waktu kita tidur tak sedar apa? Orang cakap apa kita tak sedar apa? Di mana akal kita waktu itu? Akal pun tak tahu nak baca nak bayangkan sifat Allah, nak bayangkan zat Allah. Boleh faham ke? Okey. Sebab dia kata ni kena faham. Ini kena. Ini bezanya. Sebab tu ulama sesatkan Wahabi di situ. Dia kata apa? Bid'ah apa? Ini apa? Golongan golongan Wahabiyah ni golongan apa? Ahli bid'ah situ. Dia lari daripada pahaman para salafus soleh. Dia lari daripada pahaman apa? Yang ulama pegang begitu.
Tengok sini. Sebab tu ayat Quran. Sebab sini apa? Amintum man fis sama. Di langit. Ayat lain apa? Ayat lain dia Arash. Sebab kita sebut itu. Arash bukan langit. Habis mana satu ayat yang tunjukkan tempat Allah? Ini amintum man fis sama. Tidakkah masalah aman di langit? Kemudian dia kata Allah Ta'ala Arash. Di mana satu Allah duduk ni? Di langit kan di Arash? Boleh faham tak? Makna fahaman ni menjadikan ayat Quran apa? Bertentangan satu sama lain. Boleh faham tu? Sebab tu Quran ni tadabbur, tengok makna dia. Sebab Quran diturunkan bukan untuk apa? Untuk liyadribu ba'dha, untuk bertentangan satu sama lain. Sebab tu kita sini Al-Aliyul Kabir, yang maha tinggi, maha besar, dia menguasai semua langit di bawah kekuasaan dia. Kadang-kadang saya fikir kan, ada lagi jumpa ustaz, kalau bukan Allah di langit, kadang saya fikir mengapa lah. Betul Rasulullah sebutkan dia penyakit apa? Penyakit sayukhruju fi akhir zaman qaumun hidathul asnan sufahaul alam. Hidathul asnan, mereka ini hidathul asnan, umur mereka muda. Maksud umur muda ni maksudnya Imam Nawawi sebut. Sebab Imam Nawawi pun muda juga. Dia wafat umur berapa? Umur 42 tahun. Mu'ad bin Jabal pun muda juga. Dia wafat umur berapa? 35 tahun. Sahabat. A'lamu ummati bil halal wal haram. Mada? Mu'az. Umatku yang paling alim bab halal dan haram ni Mu'az. Okey. Tapi Rasulullah sebut apa? Hidayatul asnan. Imam Nawawi kata maksudnya itu lam yatamakkan fil ilm. Mereka tak kuasai ilmu masalahnya. Macam saya sebutlah, kamu tengok tu Ibadatul Ahkam 4 jilid. No, berapa tahun lagi kita nak di madrasah ni? Tengok Ibadatul Ahkam saja terus haikal. No, lama lagi kalau begitu. Memang ilmu tul zaman perlukan masa. Faham tu? Sebab tu kita sebut lam yatamakkan fi'l sufahaul ahlam. Sufahaul ahlam. Cara mereka berfikir cukup buruk. Mereka fikir tentang agama ni. Apabila mereka menggunakan nas, mereka tak faham nas. Mereka gunakan nas sebagai hadis, tak faham hadis. Mereka gunakan Quran sebagai nas. Okey. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa atas arsy. Di mana Allah atas arsy? Terus pegang nas. Ini dalilnya. Habis. Amintum man fis sama, yang berada di langit. Arsy bukan langit. Ayat lain. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah sebut kami. Allah sebut kami lebih dekat dengannya daripada apa? Tulang ulat leher. Macam mana ayat ni? Apabila dia berhujahkan Quran, dia selewengkan makna Quran. Apabila dia berhujahkan hadis, dia selewengkan makna hadis. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi. Mereka mengubah makna kalam, perkataan Allah, perkataan Rasul daripada tempatnya. Okey. Apabila mereka guna hujah akal, nampak kebodohan mereka. Sufahaul ahlam. Cara mereka berfikir dengan nas, mereka selewengkan makna Quran, jadikan ayat Quran bertentang satu sama lain, berhujah dengan hadis, jadikan hadis apa? Bertentang satu sama lain. Tapi apa berhujah dengan akal? Sufahaul ahlam. Cara mereka berfikir cukup bodoh. Macam mana? Pernah bagi cakap ustaz ni? Okey, kalau Allah bukan di langit, mengapa kita berdoa angkat tangan ke langit? Bahasa Arab sebutkan has soal mudhik mubki. Soalan ini menyebabkan kita ketawa dan menyebabkan kita menangis. Dia kata kalau Allah bukan di langit, mengapa kita berdoa angkat tangan ke langit? Faham tak? Kalau Allah bukan di langit, mengapa kita angkat tangan ke langit? Satu. Dua, dia kata kalau Allah bukan di langit, mengapa waktu Isra' Mi'raj Allah angkat Rasulullah ke langit? Dua soalan ni. Orang Arab sebut hadha soal mudhikun mubki, menyebabkan kita ketawa, kita menangis masa yang sama. Ada boleh fikir begitu. Kita kata
aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbi wa huwa sajid. Waktu paling rapat seorang hamba dengan Tuhannya waktu mana? Waktu sujud. Kita sujud hadap ke langit kan? Okey. Kita hadap ke langit kan sujud? Orang sujud, okey, dia sujud ke arah apa? Ke arah yang dia agungkan, ke arah Tuhannya. Sujud ke arah Tuhannya. Faham tak? Sujud ke arah Tuhannya. Penyembah berhala, dia sembahyang macam mana? Depan Tuhan tak? Dia hadap mana? Hadap Tuhan. Jadi kita mengapa kita tak sujud ke langit? Kalau di langit sujud begitu. Faham tak? Maknanya kita sebut kiblat Kaabah, kiblat kita sujud. Solat, kiblat kita sujud. Langit, kiblat doa. Sebab Allah sebut ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salih yarfa'u. Kepada Allah naik amalan yang baik dan amalan soleh apa? Makna kepada redha Allah. Wal amal soleh yarfa'u. Sebab langit ini tempat kemuliaan. Sebab tu orang beriman apa? Orang beriman di mana? Orang kafir. La tufattalahum abwabus sama. Tidak dibuka mereka pintu langit sebab mereka tak layak di bawah. Sebab langit ini tempat kemuliaan. Rasulullah sebut di langit ini tidak ada kadar apa saja. Apa? 3 jari. Semua penuh dengan malaikat. Sebab langit tempat kemuliaan. Makna kiblat doa ya kan? Kiblat salat. Kiblat salat apa? Sebab disebut wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Wajjahtu wajhiya lilladzi. Aku hadapkan wajahku. Mana aku hadapkan diriku. Aku hadap wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Yang menjadikan langit dan bumi. Waktu kita solat kita sebut apa? Sekarang kita hadap apa? Kita hadap ke arah mana? Wajjah tu aku hadapkan wajahku fataras samawat yang menjadikan langit dan bumi. Tapi kita hadap arah mana? Arah Kaabah. Sebab Kaabah kiblat solat. Alhamdulillah lah Kaabah tu kita tengok. Kita nampak dengan mata kita. Kaabah ni kita nampak dengan mata kita. Ustaz ingat kalau tak nampak mata kita sebut Baitullah. Mereka kata di mana Allah tinggal? Di Kaabah. Sebab apa? Sebut Baitullah, rumah Allah lah yang layak bagi zat ni. Tapi alhamdulillah Kaabah kita nampak pak luar dalam. Kita nampak luar dalam. Biarpun sebut Baitullah, kita ada mudhaf. Baitun tempat apa? Baitun li ibadatillah, rumah untuk beribadat pada Allah. Sebut dia katanya. Alhamdulillah lah Kaabah ni kita nampak dengan depan mata kita. Faham tak? Macam sebut. Okey, Baitul Basit, Batu Tiga. Rumah Basit di Batu Tiga. Baitul Ayub, Taman Semar. Rumah Ayub tinggal situ. Jadi dia nampak Baitullah. Alhamdulillah Kaabah ni nampak depan mata kita. Kalau sebut Baitullah, Kaabah contoh tak nampak. Dia kata di mana Allah tinggal? Allah tinggal di Baitullah. Sebab Allah sebut Baitullah. Mengapa ditakwil rumah tempat ibadat Allah? Tapi alhamdulillah kita nampak. Betul? Sebab apa? Kaabah kiblat salat, kiblat qiyam, kiblat rukuk, kiblat sujud. Tapi langit kiblat doa. Langit kiblat apa? Kiblat doa. Jadi apa? Kalau Allah bukan di langit, mengapa Isra Mi'raj bawa Rasulullah naik ke langit? Ustaz kata ya Allah. Dan yang lucunya, yang tanya Ustaz ni, Ustaz juga. Yang lucunya, yang soal Ustaz ni, Ustaz juga. Okey. Rasulullah munajat Allah malam Isra di mana? Limpas Sidratul Muntaha, langit. Nabi Musa munajat Allah di mana? Di mana? إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Sewaktu Tuhan yang menyeru di mana? Di luar. Inna rabbu bil wadil muqaddas. Di mana? Di Tursina. Jadi makna waktu tu Allah turun berada di Tursina.
Boleh faham tak? Mana Allah, dia letak tempat di mana dia muliakan kendak, di mana dia apa? Dia muliakan Rasulullah di langit, tempat bersama malaikat. Nabi Musa di mana? Wa kallamallahu Musa taklima. Dia berbicara secara langsung. Di mana tu? Nabi Musa di Tur Sina. Tak tahulah kalau dia orang bayang. Dua saja. Kalau dia orang pengakidah Allah di atas arah bercakap Nabi Musa di mana? Di Tur Sina, ataupun bagi mereka Allah turun Tur Sina bercakap Nabi Musa. Akidah ada begitu saja. Sebab Allah boleh turun naik. Sebab kita subhanahu wa ta'ala amma yaqulu na'uluwan kabira. Maha suci Allah. Apa mereka sifat kepada Allah? Uluwan dengan tinggi kabira. Maha suci Allah. Maha suci Allah pada apa mereka sifatkan. Jelas tu? Okey. Ya. Dia tak tahu dah. 1/3 kita kata apa? Jelas lewat. Okey, in idza madasul awal yanzilu tabaraka taala. Apabila berlalunya 1/3 malam, turunnya Allah ke langit dunia. Kita maksud situ apa? Turunnya apa? Turunnya malaikat Allah. Sebab tu kita kata mereka faham. Nas pun tak betul mereka pegang, akal pun tak betul. Nak guna dalil nas pun salah, dalil akal pun salah. Sebab apa? Dalil akal 1/3 malam ini berada pada setiap waktu di dunia ni kan? Setiap waktu ada. Setiap waktu bila kita 1/3 malam, Mekah belum. Sebab dia apa? Berpusing. Kita malam, di Mekah masih lagi siang. Faham tak? Ada tempat pagi sudah. Boleh. Jadi makna satu. Waktu bila dia arah, waktu bila dia turun ke langit dunia. Sebab 1/3 tiap waktu ada. Akal tak diterima sudah. Kemudian kita sebut itu makna apa? Apabila berlaku 1/3 malam, apa yang turun? Idza madha fil awal yanzilu tabar ay yanzilu malaikat rabbi. Turun malaikat. Sebab itu tandanya apa? Ingat ya? Tengah malam, nanti jam 10.30, jam 11, kita akan dengar bunyi kokokan ayam. Nah, kalau pelihara ayam dengar tu. Kadang-kadang tu dia berkokok. Waktu kau nak last merojak makan, dengar bunyi kokok kadang-kadang kan? Okey. Bunyi kokok tu sebab Rasulullah sebut. Okey. Idza sami'tum siyah diyakati, bila kamu mendengar siyah diyakati, bunyi apa? Kokokkan ayam. Fas'allahu min fadlih. Mintalah waktu tu. Pukul 10.30 nanti, 11 nanti dengar bunyi ayam berkokok. Mintalah. Sekarang banyak sudah ayam mati kan? Kena penyakit. Itu baru pandemik. Pandemik itu ayam. Habis ayam kita. Okey. Fas'alullah min fadlih. Mohonlah pada kurnianya. Sebab apa? Fa innaha ra'at malaikah. Ayam sedang melihat malaikat yang sedang turun. Malaikat yang turun 1/3 malam. Untuk apa? Untuk mengaminkan, untuk menyaksikan hamba-hamba Allah yang sedang berdiri sujud kepadanya, berdiri rukuk kepadanya. Itu hadis lain. Faham tu? Makna dia turun apa? Turun malaikat Allah. Okey. Ayyursila alaikum adalah yursila mengutuskan alaikum ke atas kamu. Kami sadar. Betul jam ni. Silakan. An yursila alaikum, adalah dia mengutuskan ke atas kamu hijaratan, batu, minas sama, daripada langit, minas sama, kama arsalaha, seperti mana dia utuskan batu-batu ini ala qaumi Lut, ala qaumi Lut, ke atas kaum Lut. Di mana? Di lembah Sadum. Sekarang dia sempadan antara Jordan dengan Palestin. Dikenali sebagai apa? Laut mati. Mengapa mati? Mengapa sebut laut mati? Bahrul Mayyit. Dia bukan laut ya. Dia hanya kolam yang besar. Dia bukan semua laut pun. Dia bukan laut tu. Dia hanya kolam yang sangat besar. Sebab dia asal Qura kaum Lut. Asalnya perkampungan kaum Nabi Lut. Allah apa? Allah terbalikkan bumi. Allah terbalikkan bumi. Sebab apa? Tak beriman dengan Allah. Kemudian apa? Homoseks. Mereka lah orang pertama perkenalkan homoseks. LGBT. Inilah kepala LGBT ya.
Inilah orang pertama mengamalkan homoseks. Ata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Nabi Lut kata apa? Adakah kamu melakukan kekejian homoseks ni? Ma sabaqakum biha min ahadin alamin. Tidak ada seorang pun sebelum kamu melakukannya. Mereka lah umat pertama memperkenalkan homoseks. Dan ulama sebut juga lesbian. Mereka lah umat pertama memperkenalkan. Tak tu fahsyah kekejian ni. Sebab apa? Okey, kalau berzina baru macam binatang. Kalau berzina baru macam binatang. Tapi kalau homoseks ni rendah lagi darjat pada binatang. Faham tak? Rendah lagi darjat pada binatang. Sebab kita sebut kita tidak pernah kita tengok kambing jantan kejar kambing jantan untuk mengawan. Singa jantan kejar singa jantan untuk mengawan. Tapi apa? Dia kejar untuk apa? Untuk berebut kawasan. Bahkan seburuk-buruk makhluk sekalipun, babi, anjing. Sebab tu saya sebut sebabi-babi pun. Makna di kalangan babi, dialah paling babi sekali. Tak pernah pun babi jantan cari babi jantan, babi betina cari babi betina. Seburuk-buruk makhluk, anjing. Menjela lidah terus. Di kalangan anjing, dialah paling anjing sekali. Tidak pernah anjing jantan mencari anjing jantan, anjing betina mencari anjing betina untuk mengawan. Tak. Tapi manusia ada. Sebab tu Nabi Lut sebut, ata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Adakah kamu melakukan kekejian ini, homoseks ini? Ma sabaqakum biha min ahadil alamin. Tidak ada siapa pun pernah lakukan sebelum kamu ini. Tak ada seorang pun, kamulah pertama ni. Sebab tu Allah, apa Allah buat? Allah utuskan Jibril, dia bongkar bumi dia, angkat ke atas, hempas balik ke bawah. Kemudian ditimpa dengan hujan batu. Dia hempas. Okey, dia apa? Sengaja kata dia hujan batu dulu, turun hujan batu, kemudian dia hempas. Turun apa? Ditimpa hujan ditimpa hujan batu. Ditimpa hujan batu, kemudian apa? Gegaran semua bergegar, diam, diterbalikkan bumi bawah dah. Faham kan? Mana yudsilah hasibah, diturun dulu hujan batu. Anda tafsir sebut, diturun dulu hujan batu bergegar semua, turun hujan batu semua, kemudian apa? Diterbalikkan bumi. Diterbalikkan bumi. Habis. Jadi apa? Tengoklah sekarang, nama dia laut mati. Kenapa laut mati? Sebab tidak ada hidupan boleh hidup situ. Tidak ada hidupan boleh hidup. Sehingga apa Ustaz sebut? Apa Ustaz sebut tu? Sehingga akan ikan barukang paling brutal di Batu Tiga pergi situ surrender. Sebab biarpun paling brutal ikan barukang tak mampu hidup situ, dia pun angkat tangan, aku tak mampu. Sebab apa? Sebab tidak ada hidupan boleh hidup. Sebab kepakatan garam dia terlampau. Sebab tu situlah kita apa? Bumi paling rendah. Bumi paling rendah kawasan tu. Kawasan laut mati. Sebab Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ard. Alif Lam Mim ghulibatir Rum, dikalahkan Rum oleh tentera Parsi. Di mana? Fi adnal ard, di bumi yang paling rendah. Sebab apa? Malaikat Jibril angkat bumi tadi, diterbalikkan. Sekarang tinggallah kenangan dia. Tengoklah azab Allah buat macam mana. Tapi tetap jadi kafir juga manusia ni. Tetap jadi kafir. Okey. Wa ashabil fil, dan ashabil fil. Siapa? Tentera Abraha, tentera bergajah. Okey. Yang Allah sebut apa? Wa arsalaim tayran ababil. Burung ababil saja, kecil je, burung macam burung ciak saja. Ulama sebut dia bawa apa? Sebiji batu di mulutnya, sebiji batu di kakinya, turun. Turun. Sebab tu waktu apa? Waktu tu Rasulullah, tahun Rasulullah dilahirkan, Datuk Rasulullah waktu tu, dia yang jaga Mekah. Dialah ketua orang Quraisy tu. Jadi tentera Abraha datang, tentera bergajah dia datang. Abraha datang. Dia rampas semua, kambing, unta semua. Unta-unta orang Mekah, dia rampas semua ambil.
Datuk Rasulullah ni dia nampak hebat, gah. Abdul Muttalib ni nampak hebat. Dengan ketenangan dia, hebat dia. Jadi dia jumpa Abrahah. Abrahah pun nampak kagum dengan dia. Nampak kagum dengan perwatakan Datuk Nabi kan. Dengan perwatakan nampak kagum dengan dia. Jadi dia kata, apa kau minta? Dia kata, aku minta kau bagilah balik kambing kami, unta kami, bagi balik. Abrahah kata, aku tengok kau ni dengan penuh kekaguman. Kau tengok aku tengok kau kagum dengan haibahnya kau. Rasa apa? Hormat aku pada kau. Tapi tiba-tiba kau minta aku ingat kau minta aku akad baliklah, jangan robohkan Kaabah. Ini kemuliaan kami. Rupa-rupanya kau datang minta, bukan minta jangan roboh Kaabah. Kau minta kambing dan unta kau saja rupanya. Kepentingan kau. Itu je kau minta. Apa dia jawab? Dia kata, kambing ni, kambing kami. Unta kami. Jadi itu kami minta balik. Tapi Kaabah bukan kami punya. Dia ada Tuhan yang jaga dia. Tuhan dia yang jaga dia. Tengok jawapan dia. Buat apa aku minta? Sebab Kaabah ni ada penjaga dia. Allah yang jaga dia. Jadi dia yang jaga. Sebab tu mereka cepat takut tu ke Kaabah tu. Sebab tu waktu Rasulullah sebut kan, apabila Rasulullah doa saja bergegar tu. Orang tu apa? Allahumma laka bin Utbah bin Abi Rabi'ah. Mereka dengar bergegar sudah. Dengar Rasulullah doa. Sebab situ kawasan mustajab doa. Okey. Jadi, sebab mereka tengok saja. Sebab apa? Sebab Kaabah ada penjaga dia. Nanti kita bacalah dalam sirah nanti. InsyaAllah kalau apa? Kita baca fiqh sirah. Okey, macam mana? Waktu apa? Abrahah nak robohkan Kaabah. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum orang tanam pokok di tanah milik orang lain tanpa kebenaran? Okey, dia tanam pokok di, apakah hak orang yang tanam dan adakah pokok serta hasilnya jadi hak mutlak tuan tanah? Okey, nanti kita masuk babul ghasbul babul marab. Okey, dia tanam pokok. Dia ada pokok, dia ada sayuran. Mana zar? Zar dengan thimar. Okey. Mazhab kita ada berlaku khilaf ulama. Sekarang kebun basir. Ustaz pergi tanam sayur. Ustaz pergi tanam sayur kebun dia. Ustaz pergi tanam sayur di kebun dia. Jadi kutip hasil tak minta izin dia. Apa perlu buat situ? Kalau dia halalkan, tak apa, aku halalkan, tak apalah, itu terima kasih lah. Tapi dia tak halalkan, apa Ustaz perlu buat? Imam Syafi'i sebut, sayur tadi tetap jadi milik Ustaz yang tanam. Sebab biji tadi benih milik Ustaz. Sebab asal kan? At-tabi'u tabi'. Sebab pokok tadi dia ikut apa? Dia tumbuh daripada bibit. Ada fikir apa? At-tabi' tabi'. Pokok tadi dia ikut biji, dia tumbuh sebab biji. Biji milik Ustaz, pokok tadi tanaman sayur tadi milik Ustaz. Faham tak? Tapi Ustaz perlu buat apa? Perlu bayar nilai sewa. Nak dapat sayur tu berapa bulan? 3 bulan sebelum dia dipetik hasil. 3 bulan. Okey, berapa ekar Ustaz tanam tadi? 1 ekar. Okey. Biasanya orang sewa berapa 1 ekar berapa sebulan? Okey, untuk tanam RM30. RM30 lah. 3 bulan RM90 nak ambil pasir. Tapi sayur milik Ustaz. Sekarang itu pokok macam apa? Macam sayuran, tanaman gitu kan. Tapi macam mana pula Ustaz pergi tanam pokok rambutan, pokok durian, bukan lagi Musangkin, Lion King. Ustaz tanam Lion King di tanah dia. Besar sudah. Okey. Macam mana tu? Sekarang sini mazhab kita, dia tak reda. Boleh sini. Okey, tak apalah. Pokok ni milik siapa? Tetap milik Ustaz. Sebab at-tabi' tabi'. Ustaz yang tanam. Biji tadi milik Ustaz. Jadi pokok tu milik Ustaz. Tabi' tabi'. Boleh urundi? Okey. Macam mana Ustaz? Aku beli pokok ni pada kau. Ingat masalah dia sebut. Pokok lain, tuan tanah lain kan? Okey. Yalah, Ustaz jual. Berapa kau mau jual ni? Ambil lah. Sebab Lion King kan? Ambil lah RM1,000 sepokok. Okey, aku belilah. Sebab aku untung RM2,000. Faham tu? Okey, boleh? Ataupun dia tak reda. Aku tak mau. Aku bukan minat makan Lion King, Musang King apa ni. Busuk bau tu. Aku ni orang bertakwa. Selalu tak mau bau mulut. Okey, jadi apa tu perlu buat? Perlu buat apa? Terpaksa lah Ustaz tebang pokok apa? Sebab pokok milik Ustaz, mana boleh di tanah dia? Sebab Rasulullah sebut lah. Sebab ini pernah berlaku zaman Rasulullah. Dia tanam pokok kurma tanah orang. Pokok kurma bubuh lebat. Bergaduh
bergaduh mereka mengadu pada Rasulullah. Rasul sebut apa? Rasul suruh apa? Kau pergi cabut pokok kurma kau. Sebab itu milik kau. Jadi dia bawa kapal, sahabat kata dia tebang pokok tu dalam keadaan dia berbuah lebat. Wa kana musmiran. Rasul sebut laisa li'irqil zalimin haqqun. Tidak boleh akal orang zalim ni ada hak dia. Terpaksa ustaz tu tebang. Jadi pokok rambutan Lion King ni milik ustaz kan? Kau pun tak mau apa? Tak mau tolong ansur? Nak beli pun tak mau? Nak ambil free saja? Kalau kata mau jual, kau kasih tebang lah. Apa masalah aku tebang? Aku boleh jual kayu dengan bapak Abidi. Boleh? Jadi makna kalau pokok besar begitu, okey. Pokok sayur kalau pokok sayuran tadi milik apa? Milik yang tanam tadi memang berdosa ya. Memang berdosa sebab tanpa izin. Kemudian dia perlu bayar apa? Apabila tuan tanah tuntut, okey, dia perlu bayar sewa. Tapi kalau pokok besar macam pokok rambutan, pokok cempedak semua tu, sama ada dia jual pada tuan tanah tadi ataupun dia tebang saja ambil kayu dia. Boleh? Okey. Assalamualaikum Ustaz. Sekarang musim bola Ustaz. Jika dua orang ini memilih tim masing-masing dan membuat perjanjian, tim kalah belanja makan, adakah dikira pertaruhan dan judi? Sekarang musim apa? Lepas Europe apa? Apa? Europe. Terpaksa lah sokong apa? Tim Eropah sebab tim Malaysia benda. Terpaksa lah sokong tim orang lain. Okey. Okey, jadi macam mana ni? Judi tak? Judi lah tu. Sebab apa? Ada badal. Okey. Aku sokong apa? Okey. Aku sokong Greece. Kau sokong apa? Aku sokong apa? Switzerland. Okey. Menang, siapa menang, siapa kalah kena belanja. Berjudi lah tu. Itulah judi namanya. Habis apa lagi kita faham tentang judi? Mana bertaruh, siapa menang? Boleh? Okey, judi haram ya? Haram. Bagus seperti tengok bola bangun tengah malam tahajud bagus juga apa? Mana? Sama guli tu, guli budak-budak tu. Nah, pump dapat terus. Saya kena bagi balik tu. Macam guli kita main budak-budak dulu kan? Okey. Guli main guli. Kamu main ambil terus tak? Bagus. Ambil terus haram tu ya. Okey, dia dapat dia ambil terus. Hukum dia haram tu. Main guli ke main getah ke? Dapat. Tak boleh. Haram tu. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum seorang makmum menyuruh imam pendekkan bacaan? Alasannya sekarang darurat. Okey. Okey, minta pendek bacaan harus. Macam Ustaz sebut kan? Pasal la tutawil alaina ya. Sebab apa? Kerana ada tengah kita jangan panjang. Sebab Rasulullah sebut apa? Idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif. Apabila kamu jadi imam pada orang lain, falyukhaffif, ringkaskanlah. Fa inna fihim al-kabir, orang tua yang tak mau berdiri lama. Wad-dhaif, orang yang lemah. Sakit. Wadzal hajah, orang ada hajat. Kau pula Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makmum belakang bergegar sudah. Bukan bergegar kesedihan, bergegar tahan nak terberak. Nak tahan nak terberak. Faham tak? Kau tarik panjang lagi. Sebab tu falyukhaffif. Wa idza shalla wahdahu falyutil ma yasha. Kalau solat sendiri, satu juzuk, dua juzuk kurang pada kau lah. Okey mah? Jangan panjangkan sangat. Okey. Tapi itu betul, boleh. Dia minta imam boleh kan jangan panjang sangat apa? Mengapa? Demam apa? Anakku ni. Tak boleh panjang sangat. Boleh. Tak apa, tak ada masalah. Tapi alasannya sekarang darurat, itu memang tak betul tu. Darurat apalah sekarang ni? Apa nak darurat? Darurat apalah? Apa yang daruratnya? Sekarang apa yang daruratnya? Baca panjang apa yang daruratnya? Lagi lama baca apa? Sebab apa? Antara kita sunat panjang apa? Yang digalak dia panjang apa? Solat subuh. Illa subah fa inna tutawwalu fil qira'ah. Melainkan subuh kerana dipanjangkan bacaan. Darurat apa sekarang ni? Darurat peperangan kah? Darurat penyakit kah? Peperangan, darurat peperangan, nampak mati bergelimpangan. Darurat penyakit, mati bergelimpangan. Wallahu a'lam. Itu yang tak betulnya tu. Faham tak? Itu yang tak betulnya. Darurat. Nantilah apa makna apa? Sebab tu kita ada daru, apa makna daru?
Apa nama darurat? Ma yatawaqqaf biha al-hayah, sesuatu yang dengannya terhentinya kehidupan. Itu darurat. Bawah dia sikit, al-hajat. Ma lam yatawaqqafu biha al-hayatu walakin yaj'al an-nas fi dhayqin wa haraj. Sesuatu yang kalau hajat, manusia tak terhenti kehidupan. Tapi apa? Menyebabkan manusia berada kesusahan dan kepayahan. Sekarang darurat apa? Jalan gym macam biasa pun. Di bank, tempat duit beratur panjang macam biasa pun. Tempat ambil duit, bank. Tempat apa? Tempat duit. Tempat nak ambil duit. Tempat ambil gaji. Ambil gaji kerja kita. Gaji apa? Balasan kerja kita dengan majikan kita penuh sampai ke jalan. Sanggup berbalis. Tapi tempat kita mengejar pahala Tuhan kita sunyi sesepi-sepinya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin mazidah. Ya Rabb lak sultanik. Allahumma salli sallim. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al multabisan alaina fanadil waj'al muttaqina imama. Allahumma salli al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan wal syarr ghairuk. Allahumma hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma qawluna hasbunallahu wa ni'mal wakil. اللهم شفعنا قولنا حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. ناني الله ناني لماذا؟